Selamat datang. Selamat menghadiri live bersama Piko. Untuk siapa yang first time nampak, saya adalah Afifah Kamal alias Piko. Hashtag mesti buat orang happy. Hashtag hidup berani bahagia ceria. Hashtag buat Allah happy. Hashtag towards golden world. InsyaAllah. Menurut anda, wanita itu apa? Seperti apa? Apa menurut anda? Apa yang anda lihat, dengar dan rasakan tentang wanita? Ada satu peristiwa di mana waktu saya Piko pernah menghadiri training pelatihan khidmat negara di tahun berapa 10 tahun yang lepas lah macam ni. Kita dekat pusat latihan khidmat negara tu kita ada satu session 3 bulan ada kelas. And then dalam kelas ni dia ada satu session mengenai pembelajaran tentang etnik, pembelajaran tentang budaya, pembelajaran tentang banyak sebenarnya. Pelatihan khidmat negara ni ada banyak benda yang sangat best untuk kita belajar. Dan kalau tanya Piko, apakah buku yang paling Piko sayang adalah buku waktu kita latihan khidmat negara dulu, and then buku Mutiara Kata Piko yang sudah hilang. Itu. Okay. Dan waktu kelas kita khidmat negara, tu, apa yang paling menarik adalah di saat kita disuruh untuk mengetahui apakah perbezaan lelaki dan perempuan. Kelas tu bukan menjadi kelas perbincangan atau kelas tambah ilmu, tapi jadi kelas gaduh. Nampak sangat rakyat Malaysia masih berbalah tentang peranan lelaki dan wanita. Kan? Waktu tu sampai Piko menangis weh. Piko nangis kot dalam kelas tu sebab Piko rasa macam kenapa benda ni nak dijadikan pergaduhan? And then sepatutnya ini adalah kelas untuk tambah knowledge, kan? Bukan kelas pergaduhan. Macam ni. Dengan cikgu tu lelaki waktu tu. Dia gaduh, ya Allah, tak tahulah. And then waktu tu perempuan kalah lah sebab lelaki cakap wanita ni adalah makhluk yang menyusahkan, lambat, cerewet, suka membebel. Banyaklah yang diorang describe tentang wanita, tapi semua adalah bad. And then waktu tu kita cakap, kau ada mak juga kan? Kau ada kakak juga, adik perempuan kan? So, kenapa kau cakap macam ni? Kan gaduh Sepanjang perjalanan hidup, Alhamdulillah. And then after that, itulah Piko mencari apakah itu peranan wanita, apa itu peranan lelaki. Dan kita terbacalah buku The Man from Mars and Woman from Venus, and then buku Why Men Can't Listen and Women Can't Read Maps, and buku Think Like a Man, Act Like a Woman. So dapat banyak knowledge juga, Alhamdulillah. And then sepanjang perjalanan hidup, setelah kita menikah, lagi bertambah knowledge tentang lelaki kan. Bila kita hidup sekali dengan lelaki, menjadi sebahagian daripada orang lelaki kan. Macam ni. Tapi kau dapat insight daripada perspektif of Islam, yang mana wanita ini adalah untuk wanita itu dijaga, bukan untuk menjaga. And then wanita itu dinafkahi, bukan untuk menafkahi atau dibebani. Wanita itu pelengkap hidup lelaki. Wanita itu makhluk yang lemah, yang paling disayang Allah. Dan wanita itu adalah makhluk yang khusus, yang mempunyai rahim daripada Allah Rahim kan. Macam ni. Di mata Allah atau di mata Tuhan, wanita itu sangat istimewa, sangat mulia, sangat istimewa, sangat
istimewa. Itu bagi Piko lah. Wanita ni adalah makhluk yang sangat istimewa. And then kalau ikut Islam pun ada satu lagu kan orang buat wanita adalah perhiasan dunia. Macam gini. Tapi kebanyakan sekarang apa yang kita lihat, dengar dan rasakan disebabkan banyaknya orang tidak aware tentang peranan wanita dan peranan lelaki itu adalah berbeza. Kita diciptakan oleh Allah, ada tugas, dan tugas lelaki dan perempuan tak sama. Kan? Tugas lelaki dan perempuan tak sama. Tugas lelaki dia banyak tanggungjawab. Dia sangat banyak tanggungjawab. And then tapi lelaki ni dia seronok, dia banyak tanggungjawab tapi dia tak banyak pantang larang. Itu yang Piko dapat lah. And then perempuan dia ada banyak pantang larang tapi dia tak ada tanggungjawab. Tanggungjawab dia tak ada sebenarnya. Kan? Sebab semua tanggungjawab yang ada atas muka bumi ni sebenarnya Allah serahkan kepada lelaki. Macam itu. Adakah anda setuju? Kan? Semua tanggungjawab atas muka bumi ni sebenarnya adalah ditugaskan untuk lelaki. Sebab tu Nabi dan Rasul adalah daripada lelaki. Sebab memang lelaki ditugaskan banyak. Dia ditugaskan untuk influence orang, ditugaskan untuk menjaga wanita, ditugaskan untuk mentadbir alam juga, membantu Allah untuk mentadbir alam. Kan? Adakah anda setuju? Macam itu. Tapi sebab sekarang kita tak tahu peranan kita masing-masing atas muka bumi ni, so kita salah ertikan. Kita ingat bahawasanya perempuan kena buat kena struggle gila-gila, perempuan kena, sebab sebenarnya apa yang berlaku adalah kerana kita tidak tahu peranan kita dijadikan di atas muka bumi. Untuk menguatkan lagi hujah Piko yang ni, izin untuk Piko tanyakan, pernahkah anda tahu bagaimana Sayyidatina Khadijah menjadi wanita yang kaya? Kisah bahawasanya bagaimana Sayyidatina Khadijah menjadi seorang wanita yang kaya adalah dia berkahwin dengan sebelum Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi Muhammad SAW yang pertama ni menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum dia menikah dengan Nabi Muhammad SAW, dia pernah bernikah 2 kali. Pertama dengan seorang lelaki yang kaya, and then lelaki itu meninggal. Dan itulah harta warisan semua pergi dekat Sayyidatina Khadijah waktu tu. And then yang kali kedua lelaki tu ada yang kata meninggal, ada juga yang kata berpisah kan. Itu tak tahulah, tapi apa yang membuatkan Sayyidatina Khadijah menjadi wanita yang kaya adalah bukan kerana dia struggle gila-gila, sebab Allah memang jadikan wanita ni tak perlu struggle sangat, sebab dia adalah wanita yang istimewa. Macam ni, kita wanita adalah wanita yang sangat istimewa. Macam itu. Dan pernahkah anda dengar kisah serikandi-serikandi Islam yang mana wanitanya sangat struggle dalam membina kekayaan, dalam menafkahi diri? Tak ada. Cuba anda lihat, dengar dan rasakan kisah serikandi-serikandi wanita yang ada di atas muka bumi ni, semuanya tidak ada yang sangat struggle untuk menafkahi diri. Ada satu kisah pun, iaitu Sayyidatina Siti Hajar, yang ini khadam, waktu tu dia adalah hamba kepada Nabi Ibrahim, merangkap isteri kedua Nabi Ibrahim, yang mana waktu tu lepas dia melahirkan anak, and then Allah perintahkan untuk pindahkan Siti Hajar pergi ke satu tempat yang satu tempat yang tandus, yang gersang. Waktu tu je. And then waktu tu adakah anda lihat, dengar dan rasakan, dia kisah Siti Hajar ni, daripada dia duduk dekat tanah yang tandus, and then tanah tu menjadi peradaban, jadi pusat tumpuan, kan.
Tapi adakah dengan Siti Hajar tu pergi, waktu tu dia membina gila-gila peradaban tu, adakah dia macam struggle gila? Sebenarnya tak. Sebenarnya dia struggle waktu dia kena berlari 7 kali tu kan, Safa Marwah tu je. Safa Marwah 7 kali dia berlari, and then dari kaki Nabi Ismail terpancutlah air. Macam tu. Macam tu je. Terpancutlah air, and then bila ada air, dia kumpul, dia buat macam ada apa, kita panggil macam, kita kumpul batu apa semua, dia buat macam bagian bertakung air tu kan. And then orang nampak ada air, orang datang, and then orang pun terus membangun peradaban dekat situ. Tak payah Siti Hajar nak beria sangat kan. Macam itu. Tak payah Siti Hajar ni nak beria sangat nak membangun peradaban. Sebab Siti Hajar adalah wanita. Dan Allah sangat menyayangi wanita, sangat mencintai wanita, dan sangat memanjakan wanita. Tak payah nak beria sangat wanita ni. Kan. And then kalau anda perasan, semua tanggungjawab atas muka bumi ni adalah untuk lelaki. Tak ada untuk perempuan. Perempuan dalam Al-Quran tu diceritakan hanya untuk menyusui anaknya sampai 2 tahun. And then melayan suaminya, itu je. Kan? Itu pun dalam masa tempoh 2 tahun tu, Allah tak paksa kita kalau kita tidak berdaya. Allah kata, janganlah kau menyusahkan seorang ibu kerana anaknya. Dalam Al-Quran kan. Kalau dia tak boleh nak menyusukan anak dia 2 tahun, tak apa. Macam itu. Macam itu. Punyalah Allah sayangnya wanita, Allah manjakan, Allah beri kelonggaran. And then cuba anda perasan, wanita dinafkahi oleh lelaki daripada lahir sampai meninggal. Dinafkahi oleh lelaki. Tak ada ayat yang mengatakan perempuan kena cari nafkah sendiri, tak ada. Semua adalah tanggungjawab lelaki. Contohnya kalau perempuan tu adalah seorang anak perempuan, and then dia dinafkahi oleh ayahnya. And apabila dia sudah menikah, dia dinafkahi oleh suaminya. Sampailah mungkin suami tu meninggal. Macam tu kan. Kalau suami tu tak meninggal, sampai akhir hayat, lelaki itulah kena menafkahi wanita. So sebenarnya wanita ni adalah sangat istimewa di mata Allah. Cuma sekarang wanita, kita ni perempuan sangat struggle hidup di atas muka bumi ni adalah kerana kita tidak faham peranan kita masing-masing, tugas kita masing-masing. Kan banyak kita dah jauh daripada apa yang Islam ajarkan macam ni. Adakah anda setuju dengan sharing Biko hari ni? Sharing. Macam gitu. Dan ada lagi satu kisah, ini Sayyidatina Maryam. Macam mana Sayyidatina Maryam ni dia hanya duduk di mihrab sahaja. Seorang wanita hanya duduk di mihrab sahaja, and then Allah kasih rezeki. Hanya duduk di mihrab sahaja, Allah kasih anak. Macam ni. Then sampai meninggal pun, sebab dia tak ada suami kan, sampai dia meninggal dalam keadaan beribadah. And then waktu tu dia pindah, kalau sahih lah cerita ni, waktu tu dia berpindah ke satu tempat yang tinggi, tempat tu tinggi, bersama dengan Nabi Isa. Sayyidatina Maryam tadi, dia pindah bersama Nabi Isa di satu tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi tu tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Dan mereka beribadah berdua. Sebab memang Sayyidatina Maryam ni terkenal dengan ibadah dia. Dia memang beribadah je. Allah ciptakan dia untuk beribadah je. Okay. And then waktu tu ditakdirkan oleh Allah, malaikat datang ambil nyawa dia. Waktu tu Nabi Isa tengah cari makanan and kayu api macam tu lah. Lepas tu malaikat datang dan ambil nyawa dia dalam keadaan dia beribadah. And then waktu tu Nabi Isa macam dah biasa tengok mak dia beribadah kan. So macam tunggu mak dia beribadah. Tu dia dah masak apa semua. Tunggu lagi maknya. Kan sebab diorang ni memang suka berpuasa kan, ibadah termasuk puasa. And then waktu berbuka dia macam pelik.
kenapa ibundanya tak bangun-bangun? Macam tak bergerak kan, tak bergerak. Lepas tu dia pun tunggu lagi. Tunggu sampai pagi besok. Sampai pagi besok dia pun macam, dia pun dengan sopan santunnya dia panggil lah ibundanya kan. Wahai ibundaku, marilah. Tak tahulah, bahasa dia macam sangat indah lah kan. Ayolah kita berbuka kan. Macam ibu macam tak buka macam tu kan. Tak buka pun macam dah lama dah ni, dah pagi dah. Lepas tu malaikat pun bersuara cakap sebenarnya ibunya dah meninggal. Waktu tu Nabi Isa nangis kan. Sangat sedih. Dia pun tak tahu nak cakap apa kan. And then waktu tu dia dekat tempat yang tinggi dan tak ada orang dekat atas tu. And then dia pun nak carilah orang untuk solat, untuk mandikan jenazah ibu dia, solatkan. Tapi tak ada orang yang sudi kan. Sebab diorang kata, tempat tu macam tak ada orang, tak berani nak naik kan. Tak berani nak naik. So dia cakap macam tak ada orang lah nak tolong. Macam tak ada siapa sudi nak tolong kebumikan jenazah Sayyidatina Maryam waktu tu. Tapi malaikat cakap dekat Nabi Isa, jangan risau kan. Banyak malaikat datang turun memandikan dan memandikan dan menguruskan jenazah Sayyidatina Maryam. Malaikat yang urus. Malaikat yang urus sampai meninggal. Malaikat yang urus. Betapa kisah ni, kisah Sri Kandi Islam ni, kita dapat tahu bahawasanya Allah tu sangat menyayangi wanita. And then wanita sangat istimewa. And then tanggungjawab sebenarnya atas muka bumi tu semua atas lelaki. Tapi sebab lelaki sekarang dah kurang bertanggungjawab kan. Macam itulah. Jadi dia nak melepaskan beban dekat wanita macam tu. And then sometimes sebab kita tak faham peranan kita masing-masing kan. Tak faham bezanya lelaki dan wanita diciptakan di atas muka bumi ni. Macam tu. Macam tu. Tapi once kita faham lelaki dan wanita berbeza dan di pandangan Allah juga kita berbeza, so kita akan jadi sangat bahagia dan kita akan rasa sangat feel ease. Kita akan rasa sangat ringan. Adakah anda setuju? Macam itu. Dan Alhamdulillah Biko dapat ilmu ni. Sebab tu life Biko sangat-sangat tenang, sangat indah dan sentiasa berbahagia. Sebab Biko tahu pandangan Allah terhadap wanita adalah berbeza pandangan Allah dengan lelaki. Lelaki dia memang penuh dengan tanggungjawab. Tapi kalau perempuan tak ada tanggungjawab langsung sebenarnya. Sebenarnya semua di atas muka bumi ni semua adalah tanggungjawab lelaki. Macam itu. Tanggungjawab wanita ni hanya mendekatkan diri pada Allah saja. Kita menghambakan diri pada Allah. Menghambakan diri and then menjalani tanggungjawab wanita. Kalau sebagai isteri pun senang je kalau kita baca buku Think Like a Man, Act Like a Woman. Tanggungjawab wanita tu sangatlah senang, iaitu 3 sahaja. Menghormati suami, melayani suami dan support suami. 3 saja. Tak banyak. 3 saja. Dan lelaki yang bertanggungjawab, dia akan take care of the woman. And sebab tu indahnya Islam. Kenapa Islam tu tak marah pun lelaki ni nak kahwin banyak. Sebab memang tugas lelaki tu adalah menjaga wanita. Sebab tu tengok Nabi-Nabi dulu, isterinya 199. Nabi kita 12 lah. 12 ke 9? 9 macam gini. Allah tak marah sebab memang tanggungjawab lelaki itu adalah untuk menjaga wanita. And then pernah kalau kita baca buku Nasihat Perkahwinan daripada Imam Al-Ghazali, yang mana ada seorang lelaki, dia macam
koma ke apa tak tahu, pengsan macam tu. Tiba-tiba bila dia bangun, dia kata, nikahkan aku nak nikah, aku nak menikah kan. Dia cakap macam ni. And then orang tanya lah, kenapa kau macam ni? Lepas tu dia cakap lah, sebab aku tak nak kembali pada Allah dalam keadaan aku tak bertanggungjawab. Lelaki yang menikahi wanita itu, yang menjaga wanita, yang mempunyai anak, yang mempunyai keluarga, itu menunjukkan dia bertanggungjawab. Macam ni. Lelaki yang tidak mahu menikah, tidak mahu ada tanggungjawab, kan nama pun tak nak ada tanggungjawab, mana dia seorang yang tak bertanggungjawab di mata Allah. Macam ni. Macam ni. Okay. Dan sebab tu kita kena betulkan kita punya mindset tentang kita punya peranan atas muka bumi ni. Wanita dan lelaki tidaklah sama. Itu saja Rafiqah. Itu saja penjelasan, sharing idea untuk kita hidup berani, bahagia, ceria lebih-lebih lagi sebagai seorang wanita. Aku akan insyaAllah akan sharingkan lagi tips-tips hidup berani, bahagia dan ceria di atas muka bumi ini bersama dengan anda, insyaAllah. Terima kasih atas perhatian dan penantian. Kita jumpa lagi di lain perkongsian. Mohon maaf atas sebarang kekurangan atau kehilafan. Saya Al-Fakir Afiqah Kamal hanya ingin sharing insights atau experience yang sudah saya dapatkan kepada anda-anda semua agar kita semua berani, bahagia dan ceria di atas muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.